Berikut merupakan senarai tugasan setiap ahli kumpulan. Sekitar tahun 2019, dunia dilanda satu bencana, iaitu penyebaran wabak penyakit COVID-19 yang menyebabkan seluruh warga negara menghadapi isu pandemik yang begitu lama. Pada mulanya, wabak ini dikesan pada pertengahan bulan Disember 2019 di Bandaraya Wuhan, Hubei, China, dan telah diiktiraf sebagai pandemik oleh Persatuan Kesihatan Sedunia WHO pada 1 Mac 2020. Sehingga kini, lebih daripada 178 juta kes telah disahkan dengan lebih daripada 3.85 juta kes kematian yang disebabkan oleh COVID-19 ini. Sehingga kini, statistik COVID-19 menunjukkan peningkatan dari sari ke sari yang telah menyebabkan seluruh rakyat Malaysia terpaksa menghadapi Perintah Kawalan Pergerakan PKP sebanyak 3 kali dalam tempoh 2 tahun ini. Pandemik COVID-19 ini memberikan impak kepada negara Malaysia sama ada dari segi ekonomi, kesihatan, psikologi, emosi dan lain-lain. Menurut American Psychological Association 2013, kebanyakan wabak memberi kesan terhadap kesihatan mental manusia. Wabak COVID-19 telah mencetuskan perasaan seperti takut, cemas, bimbang dan tertekan. Perasaan yang dicetuskan ini memberikan kesan yang lebih teruk kepada individu yang telah mengalami masalah kesihatan mental sebelum ini. Berdasarkan pandemik yang berlaku sebelum ini, kebanyakan petugas barisan hadapan frontliner yang terdiri dari pegawai perubatan, jururawat dan mereka yang terlibat dalam bidang kesihatan dilihat telah mengalami burnout atau boleh dikatakan seperti depresi, stres dan kebimbangan. Ini kerana mereka terlalu letih kerana terpaksa bekerja lebih waktu untuk merawat pesakit, tidak dapat pulang ke rumah untuk berjumpa dengan anak-anak, suami dan isteri, ibu bapa dan ahli keluarga yang akhirnya menyumbang kepada ketidakstabilan emosi. Terima kasih Liana. Okey, untuk mengetahui kesan pandemik COVID-19 ke atas institusi kekeluargaan, 2 temu bual telah dijalankan kepada 2 orang informan yang merupakan ketua keluarga. Berikut merupakan latar belakang informan. Informan A iaitu Encik Hafiz bukan nama sebenar dan informan B Puan Hasimah bukan nama sebenar. Kedua-dua informan ini merupakan seorang peniaga kedai makanan. Okey, hasil daripada temu bual yang dijalankan mendapati pandemik COVID-19 memberi kesan negatif dan positif kepada institusi kekeluargaan. Antara kesan yang diperoleh daripada pandemik ini dapat disimpulkan dari aspek pendapatan, emosi, kesihatan, pergaulan dan juga hubungan interpersonal. Menurut akhbar berita harian memaparkannya, akibat daripada pandemik COVID-19 ini menyebabkan banyak perniagaan yang terpaksa ditutup sekaligus menyebabkan lebih 800,000 orang kehilangan pekerjaan. Berdasarkan hasil temu bual yang dilaksanakan, kedua-dua informan yang merupakan peniaga kedai makanan menyatakan yang mereka tidak begitu terjejas dari aspek pendapatan. Walaupun keuntungan yang diperoleh agak menurun, tetapi ianya tidak begitu ketara dan masih stabil. Tetapi menurut kedua-dua informan, ianya lebih memberi kesan kepada ketidakseimbangan emosi. Menurut Encik Hafiz, emosinya agak terganggu apabila beliau tidak dapat pulang ke negeri kelahirannya iaitu negeri Kedah kerana kos penerbangan dari Sarawak ke negeri Kedah meningkat serta jadual yang tidak menentu dan sering ditangguhkan. Menurutnya lagi, jika beliau pulang ke negeri Kedah dan ingin pulang kembali ke negeri Sarawak, beliau terpaksa menanggung kos untuk kuarantin di sana memandangkan beliau bukan anak kelahiran negeri Sarawak. Menurut Puan Hasimah pula, emosi beliau tidak terlalu terganggu sepanjang pandemik ini. Hal ini berkemungkinan kerana sepanjang pandemik ini beliau tinggal bersama keluarga dan keempat-empat anak beliau juga turut berada di rumah. Tetapi menurutnya emosi anak-anak agak terganggu kerana mereka perlu belajar di atas talian dan ini agak menyukarkan kerana ia bukan kebiasaan bagi mereka. Puan Hasimah juga melihat ketidakbebasan untuk keluar bermain dan berjumpa rakan sebaya juga mendorong kepada emosi yang tidak stabil bagi anak-anak beliau.
Berbicara mengenai kesan emosi yang dihadapi oleh anak Encik Hafiz, beliau menyatakan yang anak beliau baru berumur 4 bulan dan semestinya tiada kesan emosi yang dihadapi. Walau bagaimanapun, kesan emosi ini dirasai beliau kerana belum berkesempatan untuk membawa anaknya pulang ke negeri Kedah berjumpa keluarga di sana. Saya bincangkan kesan pandemik COVID-19 terhadap hubungan interpersonal. Pandemik COVID-19 dilihat memberikan banyak kesan negatif kepada setiap individu. Walau bagaimanapun, pandemik ini juga turut menyumbang kepada kesan positif terhadap hubungan interpersonal antara ahli keluarga, jiran dan komuniti setempat. Bagi kedua-dua pihak informan, menyatakan hubungan antara ahli keluarga, jiran dan komuniti setempat masih berjalan dengan baik dan semakin erat. Hal ini demikian kerana sejak pandemik COVID-19, mereka sering mengambil tahu keadaan masing-masing, terutama dari aspek kesihatan walaupun cuma di atas talian. Seterusnya, sokongan dari ahli keluarga, masyarakat dan pihak berwajib. Menurut akhbar Sunnah Harian, kerajaan berperanan untuk melindungi institusi keluarga yang terkesan oleh COVID-19 dengan memberi perlindungan, sokongan emosi dan hikmat kaunseling. Hal ini bertujuan untuk membina kembali kekuatan keluarga yang terjejas dengan pandemik ini agar lebih kuat menghadapi cabaran yang akan datang. Kedua-dua informan juga menyatakan bahawa mereka mendapat sokongan penuh dari ahli keluarga masing-masing. Bagi Encik Hafiz, beliau mendapat sokongan moral daripada keluarganya, lebih-lebih lagi ketika beliau menjalani kuarantin di rumah dan perlu melakukan beberapa swab test, memandangkan kampung yang beliau tinggal berada di dalam zon merah dan juga beliau mendapat bantuan daripada ADUN. Manakala bagi pihak Puan Hasimah juga turut mendapat bantuan dan sokongan bekalan makanan dari ketua kampung dan ahli jawatan kuasa masjid sepanjang pandemik COVID-19. Pada pandangan Puan, apakah yang seharusnya dilakukan oleh individu, masyarakat dan pihak berwajib untuk memutuskan rantaian COVID-19 ini? Bagi pendapat saya, individu, masyarakat maupun pihak berwajib mestilah terus kekal berada di rumah, menjaga SOP iaitu sentiasa sanitize tangan, menjaga jarak sosial dan sentiasa memakai pelindung muka. Sebagai seorang individu, kita perlulah mematuhi segala SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan, pihak KKM, pihak MKN dan terus cuba untuk kurangkan aktiviti luar sehingga keadaan pandemik dapat dikawal dengan baik. Kesimpulan yang kita boleh dapat daripada temubuan kedua-dua belah pihak ini merumuskan bahawa kesan pandemik COVID-19 ini telah memberikan kesan negatif terutamanya kepada institusi keluarga. Keluarga ini merupakan golongan yang banyak mengalami perubahan gaya hidup seharian mereka berbanding kehidupan sebelumnya, seperti pekerjaan mereka, pendidikan anak-anak, keselamatan, kesihatan dan hubungan sosial. Kebanyakan daripada mereka ini terdiri pada golongan yang berpendapatan rendah dan mempunyai perniagaan yang tersendiri. Ini sedikit sebanyak menjejaskan mereka dalam mencari sumber kewangan menghadapi cabaran COVID-19. Namun begitu, ada baiknya juga pengurusan dan masa bersama keluarga akan lebih banyak terjalin. Hubungan keluarga akan lebih akrab kerana mempunyai banyak masa yang terluang di rumah dengan melakukan aktiviti yang menarik. Tak faham pula, kerajaan juga telah memberikan sumbangan seperti bantuan prihatin rakyat kepada keluarga B40 dan M40 yang terjejas. Kerajaan juga telah menyediakan pemberian vaksin bagi mencapai imuniti kelompok menangani penyebaran wabak COVID-19. Oleh itu, semua pihak perlulah bekerjasama dengan sikap sensitif dan meresponkan kepada keperluan keluarga yang mana mereka perlukan.
Sekian daripada saya. Terima kasih.